Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tingkatan 3. Pada hari ini, cikgu akan memberi maklumat berkaitan hala 7 selepas tingkatan 3. Semoga maklumat yang cikgu sampaikan ini bermanfaat dan awak boleh jadikan panduan. Cuma cikgu ingin beritahu maklumat-maklumat ini adalah maklumat berdasarkan tahun 2020 dan sedikit pada tahun 2021. Ada penambahan maklumat cikgu akan sampaikan dari semasa ke semasa. Sebelum awak pergi untuk membuat perancangan selepas tingkatan 3, anda perlu tahu dahulu matlamat kenapa anda belajar di tingkatan 3. Ini antara matlamat yang awak boleh jadikan panduan. Okey, matlamat yang pertama, anda belajar di tingkatan 3 adalah untuk menguasai asas pembelajaran dalam mata pelajaran penting. Yang kedua, matlamat anda berada di tingkatan 3 adalah untuk lebih mengetahui minat dan membuat rancangan kerjaya pada masa depan. Dan yang ketiga, pencapaian pembelajaran di tingkatan 3 antara faktor yang menentukan aliran di tingkatan 4. Selepas tingkatan 3, ada beberapa peluang pendidikan yang boleh anda ceburi. Okey? Antaranya ialah tetap berada menjadi warga Bitovians, di SMK Bandar Tun Hussein On 2, ataupun boleh pergi memohon dan masuk ke sekolah berasrama penuh SBP, ataupun yang berminat ke sekolah menengah teknik SMT, ataupun yang kelas 3 amanah untuk aliran agama, anda boleh memohon ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA. Kemudian ada juga peluang untuk pelajar lelaki untuk menceburkan peluang pendidikan, menceburkan diri ke Maktab Tentera Diraja MTD. Yang berminat untuk ke MRSM pun boleh, iaitu Maktab Rendah Sains Mara. Yang minat bidang kemahiran, anda ada peluang untuk memohon ke College Vocational KV untuk mengambil CJ Vocational Malaysia dan Diploma Vocational Malaysia. Ataupun yang tidak mahu ataupun tidak dapat peluang ke KV, anda boleh ke Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Sijil Kemahiran Malaysia ni dia ada mengikut tahap 1, 2, 3 sehinggalah tahap 5. Nanti cikgu akan terangkan secara lebih terperinci di slide seterusnya. Kita lihat dahulu aliran ataupun pakej di tingkatan 4 di sekolah kita. Ada dua pakej yang ada, iaitu pakej STEM dan juga pakej sastra dan kemanusiaan. Pakej STEM ni maksud dia adalah pakej dalam bidang sains, teknologi, engineering dan mathematics. Pakej sastra dan kemanusiaan selain daripada STEM tadi. Cikgu akan ceritakan kelas-kelas yang mengambil pakej STEM dan juga pakej sastra ini. Kelas yang mengambil pakej STEM ialah 4 DLP, 4 Beta, 4 Gamma, 4 Lambda, 4 Vista, 4 Amanah dan 4 Equity. Manakala yang mengambil pakej sastra dan kemanusiaan ialah 4 Aset, 4 Etika, 4 Integriti, 4 Prima, 4 Spektra, 4 Nilai dan 4 Stanza. Semua ni maklumat ni adalah berdasarkan tahun 2021. Maknanya pakej ini boleh berubah mengikut tahun. So perubahan-perubahan itu cikgu akan maklumkan pada masa-masa yang akan datang. Cikgu terangkan dulu untuk pakej STEM. Pakej STEM ni dia ada tiga pakej STEM, iaitu pakej STEM A, STEM B dan STEM C. STEM A mengambil semua mata pelajaran sains tulen, iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Kelas apa yang ambil STEM A?
iaitu kelas 4 DLP, 4 Beta dan 4 Gamma pada tahun ini ya. Okey, untuk pakej STEM B pula adalah mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan dan atau sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM atau mata pelajaran bukan elektif STEM. Okey. Pakej B ni ada beberapa kelas di sekolah kita pada tahun ini iaitu 4 Lambda, 4 Vista dan 4 Amanah. Okey. Pakej STEM C pula mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM, Sains Gunaan dan Teknologi atau mengambil mana-mana 1 mata pelajaran vocational MPV. Okey, STEM C kita ada 1 kelas iaitu 4 Equity. Okey, cikgu akan terangkan mata pelajaran elektif apa yang mereka ambil mengikut kelas ya selepas ni. Pakej Sastra dan Kemanusiaan pula bermaksud pelajar-pelajar yang dalam pakej ini mengambil gabungan mata pelajaran daripada kumpulan elektif bahasa, pengajian Islam serta kemanusiaan dan sastra iktisas. Okey, baik. Kita akan lihat senarai kelas dan elektif bagi pakej tingkatan 4 2021 di sekolah kita. Seperti yang cikgu maklumkan, maklumat ini adalah yang terkini untuk tingkatan 4 2021. Untuk anda semua nanti tingkatan 4 2022 mungkin ada perubahan. So perubahan-perubahan ini cikgu akan maklumkan dari masa ke masa nanti. Okey. 4 DLP, 4 Beta dan 4 Gamma iaitu pakej STEM A mengambil mata pelajaran teras Bahasa Melayu, Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris dan juga Pendidikan Islam ataupun Pendidikan Moral. Ya, okey. Mata pelajaran wajib pula adalah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Mata pelajaran elektif yang mereka ambil ialah Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik tambahan. Okey. 4 Vista pula adalah pakej STEM B. Mengambil mata pelajaran teras sama seperti pakej A tadi. Mata pelajaran wajib pun sama, cuma elektif ada perbezaan. Okey. Mereka ambil Kimia, Fizik, Sains Komputer dan Matematik tambahan. 4 Lambda, pakej untuk STEM B juga, sama seperti yang tadi. Cuma perbezaan di elektif iaitu mengambil Kimia, Fizik, Grafik Komunikasi Teknikal dan Matematik tambahan. Untuk 4 Amanah, pakej untuk STEM B juga, mengambil Kimia, Fizik atau Biologi, Matematik tambahan, Bahasa Arab, Pendidikan Al-Quran dan Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah. 4 Amanah ini anda ada satu syarat yang lain lah ya untuk masuk, di mana pada tingkatan 3 ataupun menengah rendah anda menguasai mata pelajaran di aliran agama, terutamanya bahasa Arab. Fizik atau biologi ni mengikut minat, maksudnya anda boleh masuk ke kelas fizik ataupun biologi tetapi tidak mengambil fizik dan biologi, ianya hanyalah atau. Kita lihat pula pakej STEM C iaitu 4 Equity. Mata pelajaran teras sama seperti yang tadi, cuma ditambah dengan mata pelajaran sains. Wajib sama, elektif adalah sains komputer, sains sukan dan ekonomi. Itu adalah pakej untuk STEM. Kita lihat pula pakej sastra dan kemanusiaan. Kita lihat kelas 4 aset. Untuk sastra dan kemanusiaan ini, mata pelajaran teras dia semua sama iaitu Bahasa Melayu, Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral dan Sains, wajib Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan elektif untuk 4 aset, Prinsip Perakaunan, Ekonomi dan Matematik tambahan. Kita akan lihat pula untuk kelas 4 etika. Mata pelajaran elektif yang mereka ambil ialah ekonomi, perniagaan, pendidikan seni visual. Bagi 4 integriti,
elektif mereka ialah perniagaan dan pendidikan seni visual. Seterusnya, bagi 4 prima dan 4 spektra, mata pelajaran elektif mereka ialah sains rumah tangga dan pendidikan seni visual. 4 nilai akan mengambil mata pelajaran elektif pendidikan seni visual. Akhir sekali, 4 stanza akan mengambil mata pelajaran teras dan mata pelajaran wajib. Untuk tahun ini, dasar penyusunan kelas tingkatan 4 2021 ini berdasarkan pakej yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Bagi kelas DLP, 4 DLP pakej untuk STEM A, syarat khusus dia ialah murid menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris dalam sains dan matematik semasa di menengah rendah. Okey, untuk kelas 4 DLP, yang mana daripada 3 DLP, majoritinya memang akan berada di 4 DLP, tetapi pelajar yang bukan dari 3 DLP akan diberi peluang untuk memohon untuk masuk ke 4 DLP. Okey. Bagi syarat khusus kelas KAA, kelas aliran agama iaitu 4 amanah, murid menguasai mata pelajaran bahasa Arab semasa di menengah rendah. Okey. Jadi ini pula yang awak nampak di depan skrin awak, cadangan kriteria pemilihan elektif STEM A, B dan C untuk tingkatan 4. Ada beberapa kriteria untuk pemilihan ke tingkatan 4. Ini adalah yang telah dilaksanakan untuk tingkatan 4 2021. Untuk 2022 seperti cikgu maklumkan, yang terkini cikgu akan bagi tahu pada masa ke masa akan datang. Tapi ini adalah gambaran dan juga persediaan yang awak kena ada daripada sekarang. Nak masuk tingkatan 4, data peperiksaan yang akan dikira. Peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 kerana pada tingkatan 3 yang tahun lalu tiada PT3 ya. Jadi peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 diambil kira. Peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 ataupun tingkatan 3. Tetapi tingkatan 3 pun tiada peperiksaan akhir tahun ya. Jadi tiadalah. Ataupun peperiksaan pertengahan tahun atau ujian 1. Jadi ini antara alternatif dan cadangan yang boleh digunakan sebagai gambaran pencapaian akademik. Yang kedua, data PBD. Apa itu data PBD? Pentaksiran bilik darjah. Yang mana awak ada tahap-tahap penguasaan mengikut pembelajaran di dalam kelas. Tetapi kerana tiada secara bersemuka, PDPR diambil sebagai salah satu kriteria untuk melihat tahap penguasaan di dalam bilik darjah PDPR ya, online classes. Cikgu-cikgu awak sedang menilai awak. Kerana PBD ini dia bukan hanya masa awak buat periksa sahaja, tapi sepanjang tahun. Jadi dia akan melihat TP tahap penguasaan mata pelajaran sains dan matematik RBT untuk tingkatan 3 lah ya. Data psikometrik pula, pertimbangan data psikometrik menggunakan 2 daripada 3 mata Holland, kemudian gabungan inventory kecerdasan pelbagai terutamanya logik matematik, tetapi ada beberapa item yang kita akan lihat bersesuaian dengan pakej tersebut. Psikometrik ni apa? Masa awak di tingkatan 1, awak telah pun menjawab pentaksiran psikometrik iaitu inventory, minat kerjaya dan trait personality. Tetapi di tingkatan 3, awak kena jawab lagi sekali inventory, minat kerjaya dan inventory kecerdasan pelbagai. 2 inventory ini wajib untuk anda ambil. Jadi bila kita akan bersemuka nanti, akan ada harinya dan masa yang awak perlu menduduki pentaksiran ini. Jadi apabila cikgu maklumkan, awak kena hadir, cikgu harap awak hadir. Kerana sekiranya tiada data psikometrik ini, kita tidak nampak hala tuju ataupun
awak punya minat. Jadi kan agak sukar untuk kita menentukan kelas pada tingkatan 4. Ianya sangat penting. Bukan setakat di sekolah kita, data psikometrik ini diperlukan untuk awak memohon ke SBP, MRSM, KV, SMT, MPD dan sebagainya. So, sangat penting di samping data peperiksaan dan PBD. Okey. Kemudian yang keempat adalah perbincangan ataupun pertimbangan profesional, iaitu perbincangan pentadbir dan guru melalui jawatan kuasa pemilihan murid tingkatan 4. Jadi yang ini kita akan lihat dalam perbincangan dan mesyuarat nanti. Seterusnya kita keluar daripada SMK Bandar Tuition 2, iaitu awak ke sekolah khusus. Apakah sekolah khusus ini? Sekolah khusus adalah salah satu jenis-jenis sekolah yang berada dalam Kementerian Pendidikan. Antaranya jenis sekolah khususnya ialah yang pertama SBP, yang kedua SMKA, yang ketiga Sekolah Menengah Teknik SMT, yang keempat KV dan yang kelima MTD ataupun RMC, Maktab Tentera Diraja untuk Putera. Permohonan ke sekolah khusus memerlukan anda menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. PKSK ni pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 untuk tingkatan 3 2020, maknanya tingkatan 4 2021 ini. Jadi PKSK ni ada dua caralah dia akan buat, secara komputer online dan juga ada AC. Jadi markah daripada situ dia ambil kira untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus. Dan ianya awak kena buat sekali sahaja, walaupun awak nak mohon SBP ke KV ke apa, awak jawab PKSK ini sekali sahaja. Permohonan sekolah khusus semua melalui atas talian, iaitu online. Jadi maklumat bila buka permohonan dan sebagainya pun awak kena alert, cikgu akan update di dalam channel UBK di Telegram. Jadi di sekolah khusus, macam cikgu sebut tadi, dia ada package dia yang tersendiri, yang tidak jauh bezalah daripada sekolah kita. Sebabnya satu Malaysia menggunakan package STEM itu dan juga package sastra dan kemanusiaan. Untuk di SBP, ada package mata pelajaran yang ditawarkan iaitu STEM, Sains Tulen, STEM A, Sains Tulen, STEM Agama di mana sains dan aliran agama, STEM TMUA, Sains, kemudian Sastra dan Kemanusiaan Sains Sosial. Di SMKA ada Sains Agama, Sains Tulen Agama, STEM Agama STEM TMUA, Sastra dan Kemanusiaan Agama Ikhtisas, Sastra dan Kemanusiaan TMUA Ikhtisas. Di SMT dia ada dia punya jurusan. Di KV, dia akan mengambil CJ Vocational Malaysia dan Diploma Vocational Malaysia. Di MTD, kita ada STEM A, Sains Tulen dan Sastra dan Kemanusiaan Sains Sosial. Jadi, package-package itu tidak jauh berbeza daripada yang cikgu terangkan pada awal slide tadi. Untuk STEM Sains Tulen, ini adalah contoh elektif yang diambil untuk package mata pelajaran sekolah khusus. Sama kan? Terasnya sama. Wajibnya sama, elektifnya sama seperti DLP, Beta dan Gamma. Sebab ia adalah Sains Tulen STEM A. Untuk STEM Agama, sama seperti kelas amanah, cuma dia tiada pilihan fizik atau biologi tetapi mengambil fizik dan biologi. Seperti yang awak nampak, kimia, fizik, biologi, matematik tambahan, Bahasa Arab, Pendidikan Al-Quran dan Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah. STEM A juga tetapi STEM A Agama. STEM TMUA ni apa pula? Ini adalah untuk tahfiz sains. Dia akan mengambil teras termasuk pendidikan Islam, PJK, kimia, fizik, biologi, matematik tambahan kerana ia adalah STEM A, tahfiz Dia ambil bahasa Arab, hifz Al-Quran dan maharat Al-Quran kerana dia perlu menjadi tahfizlah dalam aliran sains ini. Sastra dan Kemanusiaan Agama Ikhtisas pula bukan package STEM yang fizik biologi, bukan, tetapi mengambil matematik tambahan, bahasa Arab, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, pendidikan Syariah Islamiah,
prinsip perakaunan dan ekonomi. Seterusnya, kita akan melihat sekolah berasrama penuh SBP. SBP diwujudkan bagi menyediakan suasana persekolahan yang terancang, terkawal dan kondusif bagi mengembangkan potensi murid yang cemerlang ke arah melahirkan modal insan berkualiti. SBP memainkan peranan penting bagi mengembangkan tunas bakat terbaik negara dan mendemokrasikan pendidikan berkualiti kepada segenap lapisan masyarakat Malaysia. SBP menjana bakat yang sepadan dengan cabaran global. Okey. Apabila nama dia berasrama penuh, maknanya awak perlu berada di sekolah dan tinggal di asrama. Baik, kita akan teruskan untuk syarat pemilihan murid ke tingkatan 4 di SPP. Murid mestilah warga negara Malaysia, murid bersekolah di sekolah kerajaan atau sekolah agama bantuan kerajaan, murid cemerlang akademik, minimum grade A 6 mata pelajaran, sekurang-kurangnya grade C mata pelajaran yang lain, murid lulus PKSK, murid lulus saringan atau temu duga sekiranya ada, murid aktif dalam co-curriculum. Bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, syaratnya adalah warga negara Malaysia, murid sekolah kebangsaan untuk tingkatan 1 ya, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama yang berdaftar dengan pihak berkuasa negeri atau bahagian swasta KPM, lulus pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan pencapaian perperiksaan akhir tahun 2020. Ini sekiranya tiada perubahan, dia akan menjadi PAT 2021 lah untuk awak. Sekiranya masih ada diwujudkan PT3, mereka akan gunakan PT3. Bergantung kepada pencapaian akademik yang terkini yang awak ambil. Pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum PAJSK dan juga psikometrik. Syarat khusus untuk TMUA iaitu tahfiz, tahfiz sains ataupun sains sosial, menghafal juzuk Al-Quran tertentu, mengambil hifz Al-Quran dan maharat Al-Quran semasa menengah rendah. Untuk pelajar lelaki ke Maktab Tentera Diraja MTD, syarat kemasukan akademik biasalah lulus pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Lulus ujian pemilihan putera MTD. Dia ada syarat-syarat dia untuk lulus. Kemudian untuk fizikal dan kesihatan, warga negara Malaysia tidak melebihi 16 tahun pada 1 Januari 2021. Ini untuk tingkatan 3 tahun lepas Ini syarat yang tahun lepas. Jantina lelaki, tinggi minimum 152 cm, berat minimum 40.5 kg, BMI 18 hingga 27, ukuran dada 74 cm semasa biasa dan 79 cm semasa tarik nafas, penglihatan baik dan tidak rabun warna. Jika berkacamata, hendaklah tidak melebihi 6/12. Dia ada bacaan Sihat tubuh badan dan tidak berpenyakit yang boleh memudaratkan diri jika melakukan aktiviti lasak. Kerana awak bila di MTD, awak akan ada latihan-latihan fizikal dan ketenteraan Baik, kita tengok pula Sekolah Menengah Teknik SMT. Sekolah Menengah Teknik ini adalah untuk murid-murid tingkatan 4 dan 5 yang berkecenderungan dalam bidang pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. Jurusan yang ditawarkan di SMT ialah kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan mekanikal, perdagangan dan sains pertanian. Slide seterusnya akan menunjukkan apakah mata pelajaran yang mereka ambil di SMT mengikut jurusan yang ditawarkan. Untuk jurusan kejuruteraan awam, teras sama seperti yang cikgu senaraikan masa awal tadi. Masa cikgu terangkan tentang tingkatan 4 di sekolah BTHO.
Untuk elektif sahaja ada perbezaan. Okey, kejuruteraan awam dia akan ambil pengajian kejuruteraan awam, lukisan kejuruteraan, matematik tambahan, kimia dan fizik. Kejuruteraan elektrik dan elektronik akan mengambil elektif pengajian kejuruteraan elektrik, lukisan kejuruteraan, matematik tambahan, kimia dan fizik. Perdagangan, murid ni akan ambil pengajian keusahawanan, prinsip akaun, matematik tambahan, kimia dan fizik. Kejuruteraan mekanikal akan mengambil pengajian kejuruteraan elektrik, lukisan kejuruteraan, matematik tambahan, kimia dan fizik. Dan akhir sekali, sains pertanian akan mengambil biologi, sains pertanian, fizik, kimia dan matematik tambahan. Kita lihat pula untuk kolej vocational. Apakah kolej vocational? KV merupakan salah satu sekolah, masih lagi institusi pendidikan yang menawarkan latihan kemahiran berbanding akademik, iaitu 70% vocational dan 30% akademik. KV ini merupakan program 4 tahun, iaitu 2 tahun sijil vocational Malaysia dan 2 tahun lagi di peringkat diploma vocational Malaysia. Dia ada syarat dia. Dia bukan awak terus masuk KV, awak terus akan digelar sebagai pelajar diploma. Tidak. Anda perlu melalui 2 tahun yang pertama, ambil sijil vocational. Sekiranya melepasi tahap sijil vocational Malaysia itu, barulah anda boleh terus sambung ke diploma vocational Malaysia. Jika tidak melepasi SVM itu, anda akan ditawarkan SKM juga. Ada dia punya syarat-syarat dia lah. Tapi oleh kerana yang masuk KV ini adalah kerana minat dan juga kerana memang ingin menceburkan diri dalam bidang kemahiran, jarang mereka tidak mendapat diploma di peringkat ini. Kerana vocational 70%, maknanya kemahiran, hands-on 70%, akademik saja 30% saja. Mari kita lihat pula untuk MRSM. Apakah MRSM? MRSM merupakan sekolah berasrama penuh di bawah kelolaan Majlis Amanah Rakyat MARA. Sebagai salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, sistem pendidikan MRSM ini diwujudkan untuk merealisasikan matlamat MARA dalam melahirkan modal insan yang berdaya saing dan berdaya maju. Sistem pendidikan MRSM digubal dengan berteraskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, berpaksikan kepada pembinaan karakter para pelajar supaya menjadi insan cemerlang yang holistik, inovatif dan berintegriti. Senarai program. Ada 6 program MRSM. Ulul Albab, IBMYP, International Baccalaureate, IGCSE, Technical, Premier dan PKP. Yang cikgu ada letakkan petak itu, yang itulah 2 program MRSM yang boleh tingkatan 4 masuk. Yang lain tu dia perlu daripada tingkatan 1. Jadi cikgu takkan cerita yang lain, cikgu akan cerita 2 ini dahulu. MRSM program Premier, ianya melaksanakan sistem pendidikan MRSM, SPM MRSM, yang berteraskan STEM, mengintegritikan kurikulum kebangsaan dan kurikulum MARA. Bermakna pelajar MRSM ini akan mengikuti sukatan pelajaran KSSM, kurikulum standard sekolah menengah, khusus khas dan khusus pembangunan sahsiah. Khusus khas merupakan satu kursus yang menekankan nilai kemahiran insaniah. Premier, awak boleh masuk. Yang kedua, PKP. Apa itu? MRSM PKP menawarkan pendekatan dalam pendidikan yang mengaplikasikan pembelajaran pintar, cerdas dan pembangunan bakat pelajar yang berasaskan STEM. Program pintar cerdas iaitu gifted menekankan kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah. Pelaksanaan model pendidikan pintar cerdas di MRSM PKP adalah bagi memenuhi keperluan pelajar yang berbeza dari segi keupayaan intelek, kecekapan berfikir, potensi serta keperluan pendidikan dan bimbingan. Yang lain tu cikgu tak terangkan secara detail, awak boleh baca kerana ia lebih kepada untuk adik-adik tingkatan 1. Program Premier ini
Okey, ada banyak lokasi MRSM seperti yang tertera di skrin. Okey, syarat umum yang awak perlu penuhilah untuk masuk. Okey, warga negara Malaysia, ibu atau bapa adalah warga negara Malaysia, mestilah memohon secara online, sihat tubuh badan dan calon kurang upaya mestilah calon yang boleh bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain. Syarat khusus, pencapaian akademik yang cemerlang, aktif co-curriculum, keutamaan diberi kepada pelajar keluarga berpendapatan rendah. Pemilihan pelajar ke MRSM adalah berdasarkan merit. Ada kiraan dia lah, dia campur akademik, kuku dan juga pendapatan keluarga. Okey. Seperti awak lihat tadi, MRSM adalah program MARA. Tetapi ianya bukan hanya untuk Bumiputera sahaja. Ya, kerana itu syarat umum dia warga negara Malaysia. Dia tidak menekankan Bumiputera sahaja. Ya, maknanya semua kaum boleh memohon ke program di MRSM ini. Jadi ambil peluang. Program khas pendidikan PKP adalah untuk calon pintar cerdas iaitu gifted, ya. Okey, jadi yang ini ada beberapa iaitu di MRSM Tun Gafar Barber Jasin Melaka, MRSM Pengkalan Cepa Kelantan dan MRSM Taiping Perak. Syarat umum, warga negara Malaysia, ibu atau bapa adalah warga negara Malaysia, mesti memohon online, sihat tubuh badan dan calon kurang upaya mestilah calon yang boleh bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain. Syarat khusus, aktif co-curriculum, keutamaan kepada keluarga berpendapatan rendah, pemilihan pelajar adalah berdasarkan merit. Okey, ni MRSM. Seterusnya, sedikit penerangan untuk bantuan kewangan. MARA menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar dari golongan keluarga berpendapatan rendah. Pemberian bantuan kewangan ini adalah tertakluk kepada syarat yang ditetapkan berasaskan latar belakang pelajar, pendapatan isi rumah dan tanggungan ibu bapa atau penjaga. 1. Program bantuan untuk pendidikan budi. Pelajar yang berkelayakan dan memenuhi syarat berpeluang menerima bantuan kewangan budi MARA atau budi di bawah tajaan bersama agensi luar. Bantuan kewangan budi diberi kepada pelajar dalam bentuk pengecualian wang caruman, pemberian wang saku dan penyediaan barangan persekolahan pelajar seperti penyediaan pakaian seragam maktab, pakaian sukan, alatan persekolahan serta keperluan asas asrama. Yang kedua, pemberian wang saku. Wang saku adalah sejumlah pemberian bulanan oleh MARA kepada pelajar sebagai wang belanja bulanan pelajar sepanjang pelajar berkenaan berada dalam sistem MRSM. Pemberian wang saku ini tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Jadi kalau sekolah khusus tadi dia ada PKSK, untuk ke MRSM ada UKKM iaitu ujian kecenderungan kemasukan MRSM. Okey. Yang pertama, mereka akan minta awak jawab soalan matematik, okey, masa menjawab 30 minit, jumlah soalan 20 soalan objektif. Kemudian awak perlu jawab mata pelajaran bahasa Inggeris pula 30 minit, 15 soalan objektif. Jawab pula subjek sains iaitu 30 minit dengan soalannya 30 soalan objektif. Kemudian akan ada satu ujian kecenderungan kepribadian selama 30 minit, jumlah soalan 100 soalan objektif. Untuk tingkatan 1 dia ada yang satu tambahan lah untuk ulul albab. Yang ni untuk tingkatan 4 tidak perlulah cikgu terangkan. Okey, untuk semua calon tingkatan 4 yang menduduki UKKM, okey, soalan UKKM merangkumi menengah rendah. Itulah sebabnya matlamat awak di tingkatan 3 ini menguasai asas pembelajaran menengah rendah. Ya, awak kena mahir dan menguasai. Sebabnya itulah cikgu minta awak untuk sentiasa fokus walaupun awak berada di rumah untuk sesi PDPR. Okey. Baik, kita teruskan dengan penerangan Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Pensijilan Kemahiran Malaysia merupakan salah satu fungsi utama JPK. Pensijilan ini menawarkan 5 tahap iaitu
SKM tahap 1, SKM tahap 2, SKM tahap 3, kemudian akan pergi ke Diploma Kemahiran Malaysia DKM tahap 4, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia DLKM tahap 5. Okey. SKM ini daripada umur awak 16 tahun, awak akan pergilah sehingga ke tahap yang awak nak capai. Kebiasaannya awak perlu sehingga tahap 3 supaya melayakkan awak untuk bekerja. Kalau tahap 1 ianya terlalu asas. Ya, jadi kalau nak masuk SKM, pastikan sekurang-kurangnya sehinggalah tahap 3. Kalau dapat ke tahap 4 dan 5 lebih baik kerana di tahap 5 awak boleh menjadi tenaga pengajar di institusi ataupun pusat bertauliah kemahiran. Jadi macam cikgu kemahiran lah ya di kolej-kolej swasta ataupun kerajaan. Okey, tahap 5. Okey. So syarat yang cikgu sebut ni dia lebih mudah. Kalau di KV agak tinggi juga syarat dia ya. Tidak bolehlah semuanya gagal ataupun apa ya. Tapi di SKM awak kalau awak boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dah layak ya. Kemudian mempunyai SKM tahap yang lebih rendah untuk menyertai SKM tahap yang lebih tinggi dalam bidang kursus yang sama. Walau bagaimanapun, pusat bertauliah boleh menetapkan lain-lain syarat kepada pelatih-pelatih mereka. Apa maksud dia SKM tahap yang lebih rendah? Maksudnya, untuk awak pergi tahap 2, awak kena ambil dulu tahap 1. Nak pergi tahap 3, kena ambil tahap 1, 2, kemudian baru boleh pergi 3. Nak pergi 4, kena habiskan dulu tahap 1, 2, 3, baru boleh pergi 4 dan 5, sama juga kena lengkapkan. Baru boleh ke tahap yang lebih tinggi. Okey, pusat bertauliah ni dia adalah secara dalam kerajaan punya, contoh macam Giat Mara, iaitu kerajaan, ya bawah Mara. Dia ada SKM, maknanya umur 16 tahun dah boleh masuk. Okey, ada juga yang swasta, contoh awak nak masuk dalam bidang komputer contohnya, ya 16 tahun yang menerima, contoh di Bangi ada satu kolej swasta, Mia College, okey. Yang tu dia nak tingkatan 4, maksudnya 16 tahun dah boleh. Di mana-mana pusat bertauliah, dia ada pengurusan yang berbeza, ya. Ada juga yang awak ambil SKM, dalam masa yang sama awak mengambil mata pelajaran teras untuk SPM. Tapi lebih kepada belajar sendiri ataupun tuition. Okay, tapi dia akan bantu awak untuk dapatkan SKM dan SPM. Ada juga yang awak kena bergerak sendiri sebagai calon luar lah, maknanya bukan calon sekolah. Awak adalah calon persendirian SPM. Dalam masa yang sama ada SKM. Jadi mengikut apa yang awak minat dan juga apa yang awak mampu untuk capai. Setiap orang jalan dia berbeza-beza, tetapi setiap orang kena tahu apa jalan yang dia nak pilih. Okay. Di tahap tingkatan 3, awak sepatutnya dah kena tahu dah awak nak jadi apa. Contoh cita-cita awak apa. Ya, sebab apa cikgu kata macam ni? Sebab kalau awak tak tahu, itu yang akan jadi satu masalah apabila di tingkatan 4, awak tak tetap pendirian. Awak dapat masuk kelas sains tapi awak rasa tak nak duduk kat kelas sains. Pergi kelas sastra dan kemanusiaan. Dah duduk di sastra kemanusiaan, tak minat pula lah. Nak mohon balik masuk ke kelas STEM yang awak mula-mula dulu. Jadi dia akan menyebabkan ketinggalan dari segi mata pelajaran dan juga menyebabkan sebenarnya gangguan dari segi emosi awak. Sebab awak tak boleh fokus dalam bidang yang awak tengah ambil tu. Sebab tu kena tahu dulu nak kerja apa, cita-cita bidang apa. Siapa yang tak ada cita-cita, awak boleh dapatkan perkhidmatan daripada cikgu. Kita akan lihat dari segi inventory dan sebagainya, kita akan tengok personality awak, potensi awak. Dan dia tidak semua orang tu dia tahu dan dia memang betul-betul yakin. Tidak. Ini adalah proses mengenal diri supaya boleh membuat rancangan kerjaya masa hadapan. Okey, nanti cikgu akan tinggalkan nombor telefon. Awak boleh buat appointment untuk kita berbincang tentang kerjaya ini. Okey. Kemudian bila dah tahu nak jadi apa, awak kena tahu juga awak nak jadi tu gajinya apa, bidangnya apa, di universiti ke, kemahiran ke, ya, diploma ke, ijazah ke, berapa gaji dia. Jadi awak kena buat kajian ataupun research tentang kerjaya tersebut. Okey. Kemudian awak kena tahu juga universiti mana yang tawarkan. Contoh awak nak jadi ahli arkeologi.
So ahli arkeologi ni apa benda ya? Sains, STEM ke, kemanusiaan ke, ya universiti mana ada? Contohnya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia ada. So awak pun kena tahu, okey UKM ni dia nak masuk melalui apa? Sijil ke, lepas SPM boleh terus masuk ke bidang tu. Jadi banyak sebenarnya perkara baru yang awak boleh buat research ya. Sebab syarat kelayakan nak masuk sana, ada SPM ke tidak, apa peluang-peluang yang ada ya. Kemudian SPM tu kalau tak ambil beberapa subjek contohnya, ada ke kekurangan dari segi nak masuk ke universiti. Jadi benda-benda macam ni awak kena buat research, tapi research yang awak buat itu tak bolehlah berseorangan. Awak boleh bersama kawan-kawan yang sama minat, kemudian boleh berbincang dengan cikgu. Ya, awak buat dulu. Okey, tak faham tanya dengan cikgu. Kerana apa yang awak nak tahu itu, kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya, awak boleh buka buku teks, betul? Tetapi untuk isu yang semasa, yang mungkin tahun ni ditawarkan, tahun depan tak ditawarkan dan sebagainya, awak kena dapatkan maklumat yang tepat. Ya, jadi maklumat yang tepat itu awak boleh datang ke bilik kaunseling bila bersemuka nanti ataupun buat appointment, kita boleh berbincang secara kumpulan kecil melalui Google Meet juga. Ya, so boleh buat appointment. Okey. Jadi bila dah tahu semua ni, yang tinggal adalah bila awak dah tahu matlamat awak nak masuk ke mana, so jalan dan destinasi itu telah pun jelas di mata, barulah awak akan berusaha mencari jalan menuju ke destinasi itu. Jadi yang tinggal adalah untuk murid-murid berusaha mencapai keputusan yang memenuhi atau melepasi syarat kemasukan tersebut. Ya. Jadi akhir kata daripada cikgu harap maklumat yang cikgu sampaikan ini, walaupun maklumat ini berdasarkan tahun 2020 dan sedikit pada tahun 2021, tetapi maklumat ini ya, dia tidaklah 100% akan terus berubah pada tahun ini dan tahun hadapan. Ya. Jika ada perubahan pun mungkin sedikit, dan perubahan-perubahan itu cikgu akan update dari masa ke masa supaya awak mendapat maklumat yang terkini. Cuma maklumat ini cikgu harap awak boleh dapatkan secara terus daripada cikgu. Awak ada masalah, awak nak bertanya dan sebagainya, awak boleh berkongsi dan bertanya dengan cikgu. Buatlah temu janji untuk kita buat bimbingan secara individu ataupun kelompok semasa PDPR. Jadi sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.